الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah ini InsyaAllah disambung balik. Dan ini pengajian kita dengan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Wafat Al-Hadrami. Sambung kata pengarang Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin wa tajibu 'amman fi nafaqatihi minal muslimin, dan juga wajib dikeluarkan bagi siapa fi nafaqatihi minal muslimin, yang mana berada di dalam nafkahnya minal muslimin, daripada orang Islam. Sekiranya ada dalam nafkah dia ni bukan Islam, maka ketika itu kata para ulama tidak wajib kita keluarkan untuk dia. Siapa tu? Min zaujatin, daripada isterinya, dengan syarat ulama kata isteri ni sama ada isteri yang betul ataupun ketika itu isteri berada dalam talak. Kalau isteri kita sungguh, tak apalah. Dah kalau kena talak mana? Ulama kata kena tengok talak tadi talak raj'i ke talak bain. Kalau talak raj'i, maka ulama kata kalaulah masih lagi dalam talak raj'i, contoh dia cerai bini dia pada 30 Ramadan. Jadi 1 Syawal tu isteri dia masih lagi dalam iddah. Iddah talak raj'i. Dia cerai pertama ataupun cerai kedua. Maka ulama kata ketika itu nafkah wajib di atas dia. Bila nafkah wajib lagi atas dia, maka dia wajib untuk keluarkan zakat untuk isteri dia ni. Ataupun ulama kata talak bain, tapi bain yang hamil. Kalau bain tak hamil tak wajib nafkah. Tapi kalau bain lagi hamil, hal keadaan hak isteri hak kena tolak tadi hamil, maka ulama kata wajib nafkah. Yalah. Melainkan, tak wajib ni kata ulama, melainkan kalau nusyus. Apabila nusyus, ulama kata gugur nafkah. Bukan setakat gugur nafkah, bahkan ulama kata kalau nusyus ni bukan setakat gugur nafkah, bahkan gugur giliran untuk duduk. Kan kalau kita ada 2 bini, contoh Ustaz Abang seminggu so'amah alah. Kalau dia contoh ada 2 isteri, kemudian bini pertama nusyus dengan dia, baik, walaupun giliran bini ni guana ulama kata gugur, tak apa, tak tidur je, kena duduk dengan bini kedua. Contoh gile 3 malam. Bini pertama ni baru duduk semalam, esokkan tu nusyus, baik, sempurnakan hari ni, esok kan giliran dia, tak, ulama kata gugur, boleh duduk dulu. Wawaladin, dan juga anak. Walad, anak. Yang syarat mana anak tadi anak tak kaya lah. Kalau anak tu anak kaya, maka ulama kata tak wajib lah anak tu. Kalau anak tu ada kaya, contoh boleh harta seka ataupun terima hibah, kaya, banyak pitih, maka ulama kata ketika itu tak wajib dah nafkah. Maka bila tak wajib nafkah, kata ulama, kita ni nak keluar zakat, ayah nak keluar zakat untuk anak yang kaya, mesti minta izin anak dulu. Kalau lah ayah bayar dulu sebelum minta izin, maka ulama kata tak sah. Contoh mana? Ayah bayar dah ke? Bayar dah. Dah kalau tak apa lah ayah bayar dah. Maka ulama kata ketika itu tak boleh mati. Yalah. Wa walidin, dan juga bapa walaupun sebut walid di sini bapa, tapi masuk sekali ibu. Tapi dengan syarat lah, ibu tadi bukan ibu hak kaya. Kalau kaya, maka tak wajib nafkah kita atas dia. Yalah. Hak minta izin itu anak saja. Ayah pun sama tak? Isteri dah. Isteri hak tu tak wajib sebab memang confirm ibu nafkah itu. Sekali punya kaya. Wa mamlukin, dan juga hamba. Mamluk, hamba. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah, antara dalam kitab Bushra Karim, ia akan sebut bukan setakat hamba. Bahkan kalaulah kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba tadi
bukan setakat hamba, bahkan khadam. Yang mana khadam ni bukan hamba, khadam ni orang khidmat. Khadam yang menjadi khadam kepada isteri kita. Contoh, kalau dalam kitab fiqh yang kamu masalah, khadam bagi isteri kita. Yang mana khadam tadi tak ada gaji. Maka ulama kata wajib juga kita bayar zakat untuk dia. Kalaulah untuk khadam untuk isteri kita pun kita kena bayar zakat kalau dia tak ada gaji, apatah lagi khadam untuk kita. Khadam dia lain dengan hamba. Baik, ulama awak masalah bagi tak fiqh. Masalah dia, bagaimana kalaulah isteri tu kaya. Isteri tu kaya, tiba-tiba suami dia miskin. Ulama kata ketika itu sunat je dia tolong bayar untuk suami dia. Adapun untuk diri dia sendiri, untuk diri dia wajib. Kemudian bila kita kata wajib bayar, zakat fitrah ni wajib bayar macam mana? Wal wajibu, dan yang wajibnya sa'un salimun minal aibi, satu sok yang sejahtera daripada aib. Apa maksud satu sok yang sejahtera daripada aib? Bukan sok tu tak ada lubang, tak ada kepek, bukan waktu maksud dia. Salim minal aib di sini, yakni janganlah benda yang kita keluarkan teruk sangat. Contoh, kita keluarkan zakat tadi beras. Maka beras dia ada grade A, grade B, grade C. Wak keluar grade C, maka ulama kata tak memadai. Sebab apa? Tak salim minal aib. Kena ambil tengah-tengah. Yalah. Min ghalibin qutil baladi, daripada kebanyakan qut balad, makanan asasi negara tu. Ulama kata tapi ni masalah dululah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni masalah ni masalah bila? Masalah dulu. Masalah ni orang bayar kok pitih. Walaupun sebenarnya bayar kok pitih ni bersalahan dengan majoriti ulama. Mazhab Hanafi je kata boleh bayar kok pitih ni. Adapun 3 mazhab lain tak boleh bayar kok pitih, tak sah. Mesti bayar dengan makanan asasi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Masalah ulama awak masalah. Masalah dia, bagaimana kalau kod negara tu ada 2? Maksud mana? Negara tu dia ada musim panas, dia ada musim sejuk. Kalau musim panas, ia akan makan, contohlah, musim panas dia makan tepung, gandum, dia makan gandum. Musim panas dia makan gandum, musim sejuk dia makan beras. Baik, maka ulama kata, kalaulah ketika ni dia ada 2 makanan asasi, kena tengok makanan asasi hak mana hak banyak dia makan. Maksud banyak, contoh musim sejuk 8 bulan gandum, 4 bulan lagi musim panas ni beras. Baik, ulama kata ketika itu kena keluar gandum. Walaupun hari raya hari itu jatuh musim panas, hak kita makan beras. Faham tak? Tapi ni tak berlaku lah masalah ni. Ni berlaku dulu je lah. Bahkan kalau kita nak daki masalah ni, ulama kata wajib buat keluar ni ikut negara hak kita buat keluar. Contoh, kita duduk Jordan, hak nak buat keluar zakat kat atas kita ni siapa? Mak ayah kita. Mana? Malaysia. Jordan, katakanlah Jordan ni makanan asasi dia roti, maka makan tepung lah. Ada pun Malaysia makanan asasi beras, maka ketika itu nak ikut kita ke ikut Malaysia? Sebab kita bayar di Malaysia, ikut Malaysia. Yalah. Wa in qadara, sekiranya mampu, ala ba'dihi, atas sebahagiannya. Sebahagian ni, sebahagian sok sahaja, akhrajahu, maka dikeluarkan. Contoh, hak wajib buat keluar 1 sok, tiba-tiba dia tak mampu 1 sok. Mampu banyak mana? Setengah sok je, ataupun 1/4 daripada sok, maka keluar setakat mana hak dia mampu. Yalah. Baik, ulama buat masalah kok. Masalah dia, baik, guanya kalaulah dia ni ada, contoh tadi, dia ada duit simpanan 1,300. Kemudian tolak makan hari raya, tolak ni hamba, tolak apa semua 1,000. Tinggal 200 ni. Hak bawah nafkah dia ni ramai. Baik, kepada siapa hak dia kena keluarkan ni? Ulama kata yang pertama hak kena buat keluar diri dia. Kena buat keluar nafkah tadi atas diri, kena keluar fitrah tadi atas diri dia dulu. Kalau ada lebih, atas bini dia. Atas bini dia.
Kalau ada lebih, barulah turun atas anak. Anak, contoh, anak ada 5 orang. Nak keluar anak dulu. Ulama kata hak paling kecil dulu. Bini kita, bini, lepas tu anak. Anak ada 5 orang. Baik, anak 5 orang ni nak keluar anak dulu. Ulama kata keluar hak paling kecil dulu. Kecil. Lepas tu hak besar sikit. Ada lebih lagi, hak besar sikit. Ada lebih lagi, hak besar sikit. Ada hak lebih lagi, besar sikit. Lepas tu cukup dah untuk anak 5 orang. Ada lebih lagi. Bila ada lebih lagi, maka kata ulama untuk ayah. Kalau ayah bawa nafkah kita lah. Kalau ada lebih lagi, baru mak. Kalau ada lebih lagi, baru hamba. Tiba-tiba untuk anak yang ketiga je mampu. Anak keempat, anak tiga. Lepas tu anak kedua tak boleh lah. Sebab dah cukup. Maka ulama kata hak selepas pada tu gugur. Yalah. Main kali dia simpanan sendiri lah. Wa yajuzu dan harus ikhrajuha fi Ramadan. Harus mengeluarkannya zakat fitrah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Boleh buat keluar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Ulama kata kita boleh buat keluar zakat fitrah ni pada bulan Ramadan. Tapi hak ni bukan berlaku kesepakatan di kalangan para ulama. Hak ni masalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Adapun masalah keluar awal Ramadan ni memang berlaku khilaf. Mazhab Syafi'i kata boleh. Tapi kalaulah 2 hari sebelum raya, hak ni sepakat kata boleh. Sepakat kata boleh. 2 hari sebelum raya. Hak ni sepakat kata boleh. Adapun awal Ramadan, hak ni berlaku khilaf. Mazhab Syafi'i kata boleh. Okey, sebab apa mazhab Syafi'i kata boleh? Ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh sebab apa? Sebab ketika itu kita sudah memiliki salah satu daripada 2 kewajipan. Kan kita jadi wajib zakat fitrah bila kita hidup sebahagian bulan Ramadan dan sebahagian bulan Syawal. Baik, kita sudah ada salah satu daripada 2 ni. Benar? Kita hidup sebahagian daripada bulan Ramadan. Maka ketika itu boleh takjil zakat. Boleh cepatkan zakat. Sama juga zakat-zakat lain. Apabila kita ada salah satu daripada 2 sebab, maka kita boleh takjil. Contoh mana? Kita ada dah nisab, cuma tak cukup haul lagi. Boleh tak kita keluarkan zakat? Boleh lah. Sebab apa? Sebab nisab sudah ada. Yalah. Masalah tak cukup tiket lagi kita faham lagi. Wa yusannu dan disunatkan qabla salatil Eid. Sunat dia jadi waktu di sini sebut sunat dulu. Dia jadi wajib bila? Iaitu malam raya. Start je terbenam matahari 1 Syawal, hak tu start hak wajib. Tapi hak afdal kita bayar bila? Pagi raya. Malam raya dia afdal, pagi raya afdal. Pagi raya sebelum malam raya, hak tu hak paling afdal. Sebab siang, hak afdalnya siang. Pagi raya sebelum sembahyang raya, hak tu afdal. Sebab tu sembahyang raya Aidilfitri sunat pewak. Bahkan guru kami di Sudan mazhab Maliki. Mazhab Maliki tak boleh bayar guna duit macam mazhab Syafi'i juga. Tapi ada sebahagian orang Sudan ni dia beramal lagi dengan mazhab Maliki. Maka kalau kita tengok, kalau sembahyang raya saya bawa tepung. Di sembahyang raya sambil bawa tepung. Sebab apa? Nak bayar zakat tu. Qabla salati. Wa yahrumu ta'khiruha, dan diharamkan mengakhirkannya zakat fitrah an yaumihi, daripada harinya, iaitu hari raya Aidilfitri. Kalau lepas maya raya makruh. Terbenam je matahari 1 Syawal masuk 2 Syawal, hak tu waktu haram. Baik, bila wajib zakat? Dah tu kena tunggu tarpan pula ke bayar? Tak. Ulama kata wajib qada segera. Hak ni ramai orang tanya, dah ingat nak bayar zakat, tiba-tiba 2 Syawal baru tinggal nak bayar je zakat fitrah. Ulama kata kena tunggu tarpan ke? Tak. Wajib qada fawran. Wajib fawran. Kalau lepas main raya boleh ya. Maka boleh lagi makruh. Tak jadi qada lagi sebab waktu dia. Jom. Surat 587. Faslun fin niyyah. Wa tajibun niyyatu. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وتجب النية فينوي هذه زكاة مالي ونحو ذلك.
ويجوز تعجيلها قبل الحول. Baik. Wa tajibun niyatu, dan fasal nak nyatakan niat dengan masalah ta'jil zakat ni boleh. Iaitu yang pertama disebut wa tajibun niyatu, dan wajib niat. Sebab zakat ni ibadah. Bila kita kata zakat ni ibadah, maka ketika itu wajib niat. Baik. Adakah wajib muqarran dengan amal? Ulama kata tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab sekarang ni ulama kata zakat ni boleh kita niat dulu baru kita beri. Sama masalah puasa, sama masalah udhiyah, sama masalah jamak. Kita ngaji dah kan sebelum ni kan. Zakat boleh kita niat dulu baru kita beri. Cuma di tanah Melayu kita ni orang jaga sikit, siap ada surat di depan untuk tengok niat. Tak apalah, untuk latih tak ada masalah pun. Tak haram. Ya. Fayanwi, maka dia niat hazihi zakatu mali, maka ini zakat hartaku. Bila sebut dia kata ini zakat, maka tak wajib sebut fardu. Sebab apa? Sebab zakat memang wajib. Tapi kalau dia sebut hazihi sadaqah, maka ini sedekah. Bila dia sebut sedekah, wajib dia kena sebut fardu. Sebab sedekah ada sedekah fardu, ada sedekah sunat. Jelas. Wa nahwa zalik, dan seumpamanya boleh baca. Wa yajuzu, dan harus ta'jiluha, mempercepatkannya qabla al-hauli, sebelum daripada haul. Boleh buat keluar zakat awal sebelum daripada haul boleh. Zakat benda pertama zakat saimah. Zakat saimah boleh. Zakat saimah ni benda zakat binatang. Zakat binatang boleh sebelum cukup haul. Yang kedua zakat naqdan, mah perak boleh. Yang ketiga zakat boleh, iaitu zakat simar, zakat buah-buahan, zakat tanaman lah, boleh kita dahulukan. Tapi pada masalah zakat tanaman, ulama kata boleh kita dahulukan dengan syarat ba'da buduwis salah, selepas nyata dah masak. Sebab apa selepas nyata masak baru kita boleh buat takjil zakat tanaman? Sebab supaya mengelakkan rosak. Sebab kalau dah masak lagi, tengah putih lagi, kemungkinan dah untuk rosak, kemungkinan untuk rosak. Sebab tu tak boleh takjil ni. Faham? Adapun uruk tijarah, ulama kata tak boleh kita takjil. Uruk tijarah tak boleh takjil. Sebab apa uruk tijarah tak boleh takjil? Sebab ada perbahasan banyak lah. Waktu kita akan tengok perbahasan ni, kalau kita tak mempawal lah. Wa syartu وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا، وإذا لم يجزئ استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة. Baik, wa syartu ijza'il mu'ajjal, dan syarat memadai mu'ajjal. Mu'ajjal ni boleh harta yang ditakjilkan. An yabqa, bahawa kekal, al-maliku, bahawa pemilik itu ahlan lil wujubi ila akhiril haul, bahawa dia kekal sebagai ahli zakat sampai habis haul. Contoh, haul dia start 1 Rejab, 1 Ramadan dia buat keluar dah zakat dia. Baik, tiba-tiba 1 Muharram dia bukan ahli zakat lah. Maka kata ulama ketika itu hak dia beri takjil zakat orang ni tak sah, tak memadai. Tak memadai. Kayak kita akan bahas boleh dan tak mula. Wa an yakuna qabidu fi akhir al-hauli mustahiqan, dan bahawa hal keadaan qabid, orang yang menerima zakat itu adalah kekal, dia orang yang layak menerima zakat sehingga akhir haul. Orang yang qabid, orang yang menerima fi akhir al-haul mustahiqan, sampai akhir haul dia orang berhak. Tak boleh lah kalau kita beri ke dia 1/1 start haul kita, kita tak cukup pergi 1/1 tahun depan. Contoh 1/3 tahun ni kita beri dah kira 1/4 dia boleh harta pusaka 2 juta, jadi kaya lah. Maka ketika itu ulama kata takjil kita tadi tak sah. Sebab apa? Sebab dia bukan orang mustahik. Maka ketika itu boleh tak kita minta mula? Baik, ni masalah ni. Boleh tak kita minta mula? Maka ulama kata wa idza lam yujzihi, sekiranya tidak memadai. Sebab apa tak memadai? Sama ada luput salah satu daripada 2 syarat ni. Sama ada kita hilang kewajipan
Maknanya kita hilang keahlian zakat, ataupun orang yang menerima zakat hilang keahlian untuk terima zakat. Baik. Isturidda, maka boleh minta mula. Boleh minta mula. In alimal qabidu annaha zakatun muajjalah, sekiranya dia tahu itu adalah zakat yang ditakjilkan. Masa kita ke dia, ni zakat saya yang saya takjilkan. Tiba-tiba baru 3 bulan 4 bulan, hamba piti habis dah, memang hilang dah ahli ni, hamba nak minta mula. Baik, ulama kata ketika itu maka ia kena pulang. Sebab apa? Sebab ia tahu. Tapi kalau tak tahu, sebab kita tak khabar pun, ambil kita niat zakat, dia tak tahu pun dia zakat, maka ulama kata ketika itu zakat dia tak boleh minta mula. Jelas? Kalau zakat aja bukan muajjal lah, dak khabar dia. Ha? Kalau kita khabar dia ni zakat, dak khabar zakat Tak muajjal. apa. Asal dia tahu zakat. Baik. Ulama, lepas tu ulama buat masalah pula. Kalaulah dia ni zakat, dia zakat, lepas tu dia pergi galak-galak tambah. Ni zakat aku yang aku takjilkan. Tapi kek kalaulah kata-kata aku ni hilang syarat ataupun mung hilang syarat, maka aku niat ni sedekah. Dia galak-galak langsung lah masa tu iman tengah naik menjadi malaikat. Dia pun kata kalau aku hilang syarat, aku jadi sedekah. Tiba-tiba hilang sungguh syarat, ia pun kira aku tak boleh dah ni, ada piti dah, aku hilang syarat. Ataupun hak ni hilang syarat, jadi kaya pada dia. Contoh, boleh harta pusaka 2 juta, kaya pada hak tukang beli zakat ni. Dah ada je ni, nak mula. Tak boleh, sebab dia memang sebut dah, jadi sedekah. Jelas? Baik. Ulama buat masalah kat dalam kitab. Soalan apa ni? Kalau kita ngaji muamalat, kita beli seekor kambing daripada seseorang. Contoh, Ikhwan beli kambing dengan Salahuddin. Ikhwan beli kambing dengan Salahuddin. Salah. Ikhwan beli kambing dengan Salahuddin. Salahuddin ni, dia jual kambing, dia main tipu sikit. Muka Salahuddin ni, Salahuddin lain. Bukan Mudir Darul Imam, Mudir Darul Ihsan. Dia main tipu sikit. Benda? Dia Ikhwan, dia nak beli kambing hak banyak susu. Maklulah musim-musim Covid ni, dia kata pagi-pagi makan welcome nak ada susu. Maka dia pun minta dengan beli dengan Salahuddin. Salahuddin ni dia main tipu. Gimana? Dia tahan susu kambing dia. Dia ada cara dia. Dia tahan susu, jadi labu susu kambing dia nampak besar. Jadi nampak macam banyak susu. Baik. Maka dia pun beli. Bila beli, masa dia beli dia minum. Salahuddin nak khabar banyak susu, dia pun perah, dia minum, ambil minum susu. Dia pun minum. Okey, memang betul. Patut berlakulah transaksi jual beli. Baik, balik esok perah banyak. Lusa kurang sikit. Lusa tulak kurang sikit. Ikhwan kata ni kena tipu dah ni. Maka dia pun pergi jumpa Salahuddin mula. Dia pun tak ambuh. Pergi mula kambing nak batalkan jual beli sebab kena tipu. Baik, ketika itu ulama kata sebab Ikhwan ada minum dah susu tadi masa sebelum qabat, sebelum berlaku transaksi maka Ikhwan kena bayar balik. Bayar benda secupak tamar sebab susu tu segelas. Kena bayar. Baik, maka masalah ni buat ni pula. Masalah ni masa dia ni zakat, dia kena zakat kambing cukup 40 ekor. Kami beli cukup dah 40 ekor. Dia pun pergi ke Ikhwan Salahuddin, dia ada zakat 40 ekor. Dia pun ambil sekor, dia pun giveaway ke Ikhwan. Ikhwan tengok biri, bulu pun banyak ni. Dia pun cukur, buat baju sejuk. Sebab orang kata smart akan sejuk kan. Maka dia pun cukur, buat baju smart. Lepas tu dia tengok susu pun banyak. Dia perah tu siapa tak ada sikit susu tinggal. Selang sebulan, Salahuddin hilang kelayakan ataupun hilang syarat. Dia nak minta mula. Dia pun nak minta mula zakat dia. Baik. Dah tengok kambing, Allah, bulu tak ada, susu tak ada sikit. Baik. Ketika itu Ikhwan wajib tak ganti balik, ulama kata tak wajib. Faham tak? Ni
Dia mungkin kita tak nampak mana kesian. Kalau kita faham muamalat, kalau kita ngaji muamalat, kita akan nampak oh gitu. Panjang. Dia wajib ganti lah. Bui mula kambing wajib lah. Buat bui mula wajib lah. sebab zakat tu batal lah. Dalam keadaan kita tahu lah. Kalau ia meleh dah semua kena ganti lah. Nampak itu orang lah. Dia tahu. Faslun fi qismati zakah. Baik, pasal pada nak menyatakan ni, nak nyata pula bila kita kata wajib zakat, wajib pada siapa beri zakat tadi? Sekarang ni nak bahas. ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية Baca kau dia. وهم الفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة وأقل ذلك 3 من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا. Baik, ini masalah zakat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yajibu sarfu zakati, dan diwajibkan memberikan zakat tadi ilal mawjudin, hak ada minal ansafis samaniyah, daripada asnaf-asnaf 8. Hak ni salah satu daripada pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tapi tidak difatwakan. Ana lupa ada satu kitab, tapi kitabnya ada di Malaysia. Ada tak nak bawa, dan ana lupa nama kitab dan pengarang kitab tu. Ulama daripada Mesir ke ulama daripada Sudan? Mesir. Ulama daripada Mesir. Dia tulis satu kitab yang mana kitab itu menghimpunkan pendapat-pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tapi tidak difatwakan. Antaranya masalah dia dalam mazhab Syafi'i, wajib zakat diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf kena beri belaka. Dan setiap asnaf 3 orang. Itu pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Ada pun pendapat sekarang difatwakan tak syarat. Lah. Kemudian timbul pula isu satu sebelum kita masuk ni, anda kena terang. Masalah dia, wajib tak kita mana afdal? Kita beri sendiri zakat ke kita beri kepada kerajaan? Masalah ni ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita sebut atas satu qaul. Yang mana qaul ni ana lebih cenderung. Iaitu, tapi khilaf ni pun Imam Syafi'i dan Imam Nawawi belaka. Imam Nawawi sebut dalam Majmu' gini, dalam kitab Ar-Rawdah sebut gini. Pendapat Imam Nawawi belaka. Cuma ana lebih cenderung kepada salah satu pendapat tu. Gini. Iaitu kalaulah zakat badan. Zakat badan, apa zakat badan? Zakat fitrah. Kerajaan tekan ke tak tekan, tak wajib kita beri kepada kerajaan. Tak wajib kita beri kerajaan. Boleh kita beri sendiri. Tapi kalaulah zakat fitrah, zakat badan. Zakat fitrah, zakat badan sama lah. Kalau kerajaan tekan ke tak tekan, tak wajib kita beri kepada kerajaan. Jelas. Adapun kalau zakat harta, zakat tanaman, zakat pertanian, zakat apa lagi? Zakat emas perak. Hak tu kata para ulama, afdal kita beri kepada kerajaan sekiranya kita tahu kerajaan tadi kerajaan nanti. Kalau dia zalim, sini berlaku khilaf. Faham sendiri lah tu. Terus orang kata zalim kan sekarang ni? Tak tahu ke niat hati anak, tak boleh lah. Anak tak menyatakan apa-apa. Baik, gila dah. Tapi pendapat ni tidak difatwakan dah lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Nailul Rajab, Habib Ahmad bin Umar Syatiri, bahkan dalam kitab Bughiyah Mustarsyidin sendiri, Habib Ahmad bin Umar Syatiri kata benda, boleh kita beri zakat tadi kepada seorang daripada satu asnaf. Memadai dah. Walaupun bersalahan dengan pendapat muktamad, sebab pendapat muktamad ni bukan pendapat yang difatwakan. 8 orang ni ambil daripada mana? Ayat Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sampai akhir. Ada 8 golongan Allah Ta'ala sebut. Tapi
Tapi tu biarlah. Ia sebenarnya hak wujud 8 tu berapa, ada pendapat kata 5 je hak wujud sekarang. Perbahasan banyak pula. Wa humul fuqara, dan yang pertamanya fuqara. Fuqara ni mudah-mudah kita sebut. Fuqara ni siapa fuqara? Dia sebenarnya fuqara wal masakin, fakir dan juga miskin. Dia sebenarnya kalau masyarakat kita jadi tarkib majziyah. Buat apa dia? Fakir miskin, orang tulen. Padahal di sisi mazhab berbeza. Fakir lain, miskin lain. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, fakir lebih rendah daripada miskin. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, dia kata miskin lebih rendah daripada fakir. Dia khilaf sikit. Faham tak? Tapi kita ambil mazhab Syafi'i, fakir lebih rendah daripada miskin. Fakir ni benda orang yang tidak cukup keperluan dia kurang daripada separuh. Contoh, keperluan dia 10. Lebih kurang daripada 10 dia, separuh daripada 10, 5. Kurang daripada 5 dia ada. Contoh, sehari-hari dia perlukan dalam hidup dia untuk belanja RM10. Dia kerja-kerja gaji dia sehari RM4 je. Maka ulama kata ketika itu dia fakir. Kalau mazhab Hanafi tu miskin ni lagi miskin daripada fakir lah. Lebih teruk. Lebih teruk lah. Sebab lebih miskin tak ada pula. Lebih teruk daripada fakir. Mazhab Hanafi lah, dia ada syaratnya pula, panjang pula perbahasan tu. Dan ada kaedah istidlal masing-masing. Daripada Quran dan hadis tu kita baca, kalau kita baca Bulughul Maram ada tengah. Wal masakin, ada orang miskin ni benda. Dia tak cukup keperluan tapi lebih daripada separuh. Contoh kan dia sehari-hari belanja dia perlukan RM10. Tapi dia kerja-kerja sehari gaji dia RM7. Lebih daripada separuh. Maka ulama kata ketika itu dia hukum orang miskin. Jelas. Majoriti para ulama, majoriti para ulama sebut penuntut ilmu ni asnaf mana? Asnaf miskin. Ni pendapat mazhab Syafi'i. Walaupun sebahagian mazhab lain kata orang hak menuntut ilmu ni dapat atas Ibnu Sabil. Tapi dak mu'tamad mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama dia kata benda atas miskin. Sebab apa miskin? Sebab dia tidak ada peluang untuk kerja kerana sibukkan diri belajar ilmu. Sebab apa sibukkan diri belajar ilmu? Kerana ketika itu dia nak angkat fardu kifayah di kalangan masyarakat dia. Tu kalau belajar. Ulama dalam kitab fiqh dia buat masalah. Imam Syarqawi dalam kitab Asyar Syarqawi ala Tahrir dia buat masalah. Dia kata mana? Kalaulah abid itu dia belajar. Bila belajar abid dia buat ibadah di masjid. Siapa dak sedang untuk kerja, ketika itu dia layak tak zakat? Ulama kata tak layak. Sebab apa? Sebab dia beribadat untuk benda tu boleh kepada diri dia. Berbeza dengan orang belajar ilmu fardu ain, belajar ilmu fardu kifayah, nahwu, sarah, balaghah, mantiq, belajar tafsir, hadis. Yang mana dia belajar lagi, dia akan mengangkat fardu kifayah kepada umat dia. Maka dia beri kesan pada orang lain. Sebab tu ulama kata ni pesanan untuk anak diri sendiri lah. Jangan sibuk lagi lah nak bikin nikah-nikah tu. Lebih-lebih kalau ambil duit zakat. Ingat, amanah intan Musa. Hak mana boleh beasiswa, hak mana boleh tajaan. Ulama pelapis, ulama pelapis juga. Hak mana nak ambil duit zakat, hak mana ambil duit mak ayah buang sama lah. Ikutlah hak mana, dia bukan atas usaha dia sendiri dia ambil. Ingat molek, itu ada manah orang. Antum boleh duit zakat sekarang ni kerana nak mengangkat fardu kifayah atas masyarakat. Mari Jordan, mari Mesir, duduk Morocco ke, duduk Mesir ke, duduk Jordan, tidur makan. Musim PKP kau kuat main game, kau kuat tidur. Allah, balik full amat. Bukan ulama. Masya Allah. Ingat, duit tu enta memang hak enta sebab enta sudah boleh. Tapi ingat, enta akan dijawab di hadapan Allah Subhanahu. Sebab tu nak sebut enta, takutlah betul-betul pada Allah. Hak mana kita ambil duit zakat apa semua tu, jaga diri molek lah. Dah kami ambil duit mak ayah, kita lebih lagi tanggungjawab dengan mak ayah. Jelas dah. Jaga-jagalah. Sebab tu duduk luar negara ni tanggungjawab lebih besar. Ni main duduk ni
Ni nanti kata orang lain lah, nasihat tak ada yang mesti majlis ilmu pun kurang hati, universiti pun poteng-poteng. Lepas tu makan duit zakat, Allah. Kelas pun jarang-jarang gi pun gitu lah. Banyak tidur daripada dengar, Allah. Lepas tu dalam Facebook tunjuk Alhamdulillah khatam je lah. Hak lain tak ada. Kita kenal siapa diri kita. Kalau kita ambil duit zakat ni, ulama kata kerana sempit tak ada masa untuk buat benda lain. Maka kita tengok balik masa banyak mana kita masa untuk belajar dengan masa kita untuk tidur. Belajar lah mana? Belajar je ke lama. Mana rasa kita tidur banyak Allah. Lepas tu mengaku belajar ilmu, penuntut ilmu. Lepas tu buat hebat dalam Facebook Allah. Ini nasihat untuk anda sendiri lah. Wal gharimun, dan orang butang. Orang butang ni dalam mazhab Syafi'i dihukumkan orang butang untuk terima zakat ni ada 4 jenis. Jangan sedih bang. Orang butang ni hak layak terima zakat ni ulama dalam mazhab Syafi'i kata 4 orang. Siapa? Yang pertama orang butang yang kerana orang berhutang kerana untuk menyelamatkan daripada fitnah. Yakni buat ni contoh, seorang mati, 2 kapung bala, hak ni tuduh hak ni, hak ni tuduh hak ni, kapung ni. Maka mari seorang tu, dia pun kata, dah apa? Aku bayar kamu 100,000, kapung ni aku bayar 100,000. Dah damai. Maka ulama kata ketika itu dia boleh minta zakat. Dia boleh ambil zakat untuk dia menyelesaikan ni bayaran. Faham tak? Walaupun ulama kata sekalipun dia tu orang kaya, dia jutawan, tapi kerana dia untuk menyelamatkan maslahat orang Islam, maka ketika itu dia boleh ambil duit zakat. Jelah. Tapi kalaulah dia bayar dulu benda BT dia, lepas tu nak claim, hak tu tak boleh. Sebab syarat ni mesti dia orang hutang. Faham tak? Salah tahu. Soalan kedua, ulama kata boleh juga dia ni dikira juga orang berhutang. Contoh dia iaitu orang yang dia ini berhutang untuk menjamu tetamu dia. Contoh, ada mari tetamu rumah kita, tak ada BT, kita pun pergi rumah jiran sebelah. Mak ayah aku nak pinjam duit 100, nak bayar, nak buat jamu ni tetamu mari rumah ni. Lepas tu nak bayar hutang tu, boleh minta zakat. Yang kedua. Yang ketiga, ulama kata boleh minta zakat ni atas kerana dia ni berhutang untuk diri dia dan perkara tu perkara harus. Contoh mana? Ni nak pergi Jordan ni, PT hak dok ni. Lepas tu boleh tak kita nak apa ni? Nak pinjam PT. Minta dengan Pak Mat. Pak Mat kata ambil 1,000. Balik tu, dia pun nak bayar hutang. Maka ketika itu, bila nak bayar hutang pun dia boleh minta zakat. Faham? Dia layak terima zakat. Tapi ulama kata syarat dia buat perkara haram lah. Ada pun kali dia guna PT tu untuk dia buat maksiat. Contoh apa dia? Di danau. Di danau. Dia pinjam PT untuk di danau buat maksiat. Lepas tu dia bertobat. Walaupun dia antara tempat dia buat maksiat dengan dia bertobat tu sekejap. Dan zahir alamat-alamat taubat dia. Maka dia ubah dah. Maka ketika itu dia layak buat terima zakat untuk golongan ketiga ni. Hutang ketiga ni. Sama lah masalah ni orang hutang untuk pergi belajar luar negara. Guanya, contohnya mari belajar luar negara. Untuk belajar, tiba-tiba balik ada hutang, contoh beasiswa, contoh ada luar negara lah. Dia ambil pinjaman kan, lepas tu lah nak bayar pinjaman tak mampu. Maka ketika itu ulama kata masuk golongan 3. Ya. Yang keempat dikira orang berhutang juga iaitu ad-dhaminu, orang yang jadi penjamin. Orang jadi penjamin, maka ulama kata ketika itu dikira orang berhutang. Tapi dengan syarat dia jadi penjamin bukan atas izin seseorang tu. Contoh gini, ikhwan nak kena hukum, Soding jadi penjamin untuk ikhwan, tapi hal keadaan ikhwan tahu ataupun ikhwan izin, maka ketika itu Soding tak boleh minta zakat. Tapi kalau ikhwan tak tahu, waktu kata ulama boleh. Yalah. Wa abna'us sabili, dan juga anak sabil, iaitu orang musafir lah. Hum, siapa itu abna'us sabil? Humul musafirun, orang musafir. Awil muridun, ataupun orang hak. Murid ni mana?
Berkendak lah, boleh lah. Orang berkendak lisafaril mubahi al-muhtajun, yang berhajat. Musafir yang mubah, yang berhajat. Maksud dia guanya gini, contoh dia masalah. Dia daripada Mekah ke Madinah. Ini masalah dulu lah contoh itu. Daripada Mekah ke Madinah. Nak musafir ke Madinah, harta banyak Mekah. Cuma mana boleh bawa belaka. Kalau bawa belaka, habis kena rapak. Ataupun kalau dia bawa banyak pun, tiba-tiba tengah jalan kena rapak. Siapa dekat perkampungan, dia pun minta zakat. Sebab apa? Dia kata nak balik mula ke Mekah untuk supaya boleh ambil harta untuk teruskan balik perjalanan. Maka ketika itu ulama kata kena beri pada hak ni berhajat. Baik, daripada situ tu nak pergi balik Mekah mula banyak anda bakar 3,000. Beri 3,000. Ada pun learning, contoh kita daripada Terengganu nak pergi KL, sampai Kuantan sesat habis bekal, pergi pusat zakat nak minta bantuan. Lepas tu bila nak minta bantuan zakat, pusat zakat kata guanya, tak ada PT ni, kita Ibnu Sabil, habis bekalang, nak balik Terengganu nak ambil PT. Pusat zakat kata mau ada, kad bank ada. Ambil kredit aku 5%, telefon. Lepas tu minta bank. 5% tu je zakat. Sebab apa? Al-muhtajun, hak berhajat. Sebab dia mana boleh telefon. Faham? Dia relate kena faham isu lah. So ya ni 5%. Bukan gua. Hukum. Lah. Wal-amiluna 'alaiha, dan juga amil. Amil pun boleh terima zakat. Wal-mu'allafatu qulubuhum, dan juga orang yang kita nak lembutkan hati dia. Dia orang hak kita nak lembutkan hati ni, ulama kata boleh jadi dua. Sama ada kafir ataupun Islam. Cuma ulama kata hak kafir gugur. Gugur bila? Sejak dalam zaman Sayyidina Umar. Ada pun hak Islam masih, maksud mana? Orang baru masuk Islam supaya kekal dia dalam Islam. Ada pun zaman Rasulullah masih weak ke orang kafir supaya dia jangan khianat pada orang Islam. Ini zakat. Tapi zaman Sayyidina Umar gugurkan dah. Sebab apa? Seorang sahabat tanya Sayyidina Umar, apa muntaqwidah sedangkan Rasulullah beri. Dia kata dulu Islam duduk bawah, sekarang ni Islam sudah duduk atas. Kenapa kita nak beri lagi? Jadi zaman Sayyidina Umar pun gugur. Hak kita beri lah ni adalah seorang mu'allaf. Sebab dia asalnya mu'allafatu qulubuhum ada 5 golongan. Ada 5. Kitab kita sebut 2 je. Kitab kita beri contoh 2 je. Iaitu benda hum du'afa'un niyati fil Islam, orang yang lemah dalam Islam. Lemah niatnya pada Islam. Boleh tahu. Wa syarifun fi qaumihi, ketua bagi kaum. Ni contoh kafir ni. Wa syarifun fi qaumihi, orang ketua yang mana dia ini ketua bagi kaumnya. Yutawaqqa'u bi'ata'ihi, disangkakan beri dengan dia zakat tadi itu Islamu nadharaihi, jadi Islam orang yang seumpama dengan dia. Maksud mana? Contoh ni kabilah, contoh ada 3 kabilah. Kabilah ni kita beri Islam, kemudian kita beri duit zakat kepada ketua dia. Bila kita beri tu, kita jangkakan kabilah-kabilah lain kan masuk Islam. Faham? Jadi sebenarnya ada 5 golongan, kita sebut 2 je. Tapi tak apalah, ni masalah ni dah berlaku dah sekarang. Jadi kita tak perlu pandang lebar. Memang ketua ni pun Islam lah ke dah? Islam boleh, kafir boleh. Tapi kafir itu sebut dah gugur. Wal-ghuzatu az-zukuru al-mutatawwi'un, orang yang berperang daripada lelaki. Syarat mesti lelaki. Kalau orang puan perang, dia tidak boleh dapat duit zakat. Bahkan dia tidak boleh ghanimah. Dia hanya boleh fight. Dia boleh fight. Orang perang boleh fight je. Tidak boleh harta ghanimah. Al-mutatawwi'un, yang dia ni sukarela. Kalaulah memang dia sudah bergaji, maka ketika itu dia tak boleh ambil zakat fitrah. Dia perang tapi dia ada gaji, tidak boleh zakat. Zakat fitrah ke zakat ni tak boleh. Dia hanya boleh kalau dia sukarela.
wal mukatabuna kitabatan sahihatan, dan juga hamba mukatab yang sudah dikhitbahkan dengan khitbah sahih. Banyak contoh dia, seorang hamba tuan dia khitbahkan dia, aku bebas kamu kalau bayar pada aku 3 bulan, pada setiap awal bulan 3,000. Maka setiap awal bulan dia boleh pergi jumpa dengan Baitul Mal untuk ambil duit zakat untuk bayar. Wa aqallu zalika, dan yang sekurang-kurangnya salasatun, 3 orang, fi kulli sinfin. Hal ni pun dah berlaku dah. Mu'tamad mazhab Syafi'i tapi tidak difatwakan. Soalan apa dia? Iaitu setiap kita wajib meratai 8 asnah. Setiap asnah kena beri 3 orang. Ini mu'tamad mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i dia kata Allah Ta'ala sebut innamas sadaqatu lil fuqara. Bila sebut fuqara jamak daripada fakir, jadi sekurang-kurang 3 orang. Sebab dia kata kena beri 3 orang. Dalam 8 orang ni Allah Ta'ala sebut 2 orang dia maqam mufrad. Walaupun sebut mufrad, ulama kata dia ambil maqam jamak. Tapi hak ni hanya mu'tamad je lah, tapi tidak difatwakan dah. Illa idzan hasaru, melainkan mereka itu sudah tertentu. Wa wafati zakatu bihajatihim, dan juga mampu untuk diberikan pada hajat mereka. Maksud gua ni gini, kita asal-asal dia ni kita bincang hak mu'tamad, bukan hak difatwakan. Fatwa lain, kita sebut dah awal-awal tadi, fatwa macam seperti mana disebut oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Nilul Rajak dan kitab Bughiyah Mustarsyidin, memadu untuk seorang daripada satu asnah pun memadu lah. Ya, tapi perbahasan panjang pula lah. Afdal tak afdal, panjang pula. Cuma nak sebut gini, ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata kena beri setiap 8 golongan. 8 golongan tadi kita kena beri sama rata. Contoh, kita ada 8 asnah. Zakat itu berapa? 8,000. Jadi 1,000 setiap asnah. Satu asnah kena beri 3 orang. 3 orang ni kena beri sama rata ke? Ulama kata tak, bukan sama rata. Tapi kena beri qadar keperluannya. Contoh, asnah fuqara 1,000 orang ada yang kan 8,000, kita ambil satu asnah fuqara. Fuqara 1,000 peruntukan untuk dia. Kena beri sekurang-kurang 3 orang. 3 orang ni kena beri RM333, RM333 ke? Ulama kata tak, kena beri qadar dia. Hak ni bini seorang, anak ramai. Berhajat berapa? Okey, berhajat katakanlah 300. Beri 300 ya. Hak ni dia seorang, bini dia seorang. Jadi 100 memadu dah. Hak ni dah lah anak ramai, bini pula ramai, tapi fakir. Baik, maka ketika itu hak ni kena beri lebih. Dia kena beri qadar keperluan dia. Melainkan izan hasaru, melainkan mereka ni ada tertentu. Maksud dalam kampung tu kita tahu dah bilangan fakir dalam kampung ni 7 orang je. Maka ketika itu kena beri ke 7. Tapi wa wafati zakati bihajatihim, tapi cukup zakat tadi untuk hajat mereka. Tapi kalau kita beri ke 7 menyebabkan tak cukup hajat mereka, maka ketika itu kena beri 3 je lah. Tapi kurang daripada 3 boleh. Mu'tamad mazhab Syafi'i, kurang daripada 3 tak boleh, walaupun menyebabkan kurang daripada keperluan mereka. Contoh, keperluan mereka setiap orang RM100. Tapi kalau kita bagi 3 atas setiap asnah, kita akan boleh beri 7 ya. Sekalipun gitu, Mu'tamad mazhab Syafi'i kena beri RM7. Sebab itu maslahat sekarang berbeza. Fatwa berbeza. Lah. Hak fatwa sekarang ni wajib beri ke 8 ke? Hak wajib beri ke 8 ni kalau lah kita nak beri 8. Kerajaan memang kena beri 8 lah. Tapi kalau lah kita sendiri, hak ni ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kata beri 3 pun tak apa, beri 1 pun tak apa. Tapi lah ni nak cari mana 8. Kalau beri sasnah pun kira boleh dah ada fatwa. Takik. Wa illa, melainkan al-amil. Amil tak wajib kita beri 3 orang. Fa innahu, bahawasanya amil tu yajuzu harus an yakuna wahidan, memadu atas orang je. Kalaulah amil kampung tu hajat atas orang. Dah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah esok kita sambung bab sedekah yang sunat, sedekah tatawwu. Wallahu ta'ala alam. Kalau
kalau bayar dah zakat untuk anak masa bulan puasa, Hmm. lepas tu anak meninggal kena COVID sebelum masuk raya, Acik tak nak ambil mula. Kalau kita masa kita beri kami tu, kita kabodoh. Kita kabodoh bahawa ni adalah zakat. Maka boleh lah. Tapi kalau kita seruh tanpa sebut benda dia, tak boleh minta mula. Amir, anak saya meninggal, saya nak mula. Boleh, tak ada masalah. Cuma masalah Amir, tak maaf saya nak sebut. Amir mestilah orang yang dilantik oleh kerajaan. Ulil amir. Walaupun kita kata kerajaan tu kerajaan soleh. Kerajaan mesti daripada kerajaan. Kalau yang bukan dilantik oleh kerajaan, dilantik oleh kumpulan tertentu, maka ketika itu dia tidak jadi amir, tapi dia jadi tolong kutip zakat saja. Dia ambil hukum amir. Ketika itu dia tidak ada hak untuk ambil duit zakat. Dia hanya tolong kumpul je untuk bayar. Jadi wakil. Dia jadi wakil sahaja. Ini pendapat majoriti para ulama. Soalan? Adakah pelajar yang menerima beasiswa atau zakat wajib juga keluarkan zakat harta? Ni penuntut ilmu. Ha. Tak. Sebab kita guna untuk belajar masa tu. Sepenuhnya kita ada duit, contoh duit zakat atas kita 20,000 sebulan. Contoh 20,000 dulu. 20,000 contoh. Maka waktu tu kita untuk keperluan kita sini, bukan untuk kita simpan saja. Maka ketika itu tak ada. Allah. Tapi kalaulah ada orang kata atas asnaf fisabilillah, penuntut ilmu atas asnaf fisabilillah, fadhal, silakan, tak ada masalah. Tapi anak atas kajian yang anak buat bersama guru-guru, dan anak lebih cenderung kata di atas fakir miskin. Allah Ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.